Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 1 dan 2 ingin membentangkan sejarah perkembangan perundangan Islam. Sejarah perkembangan perundangan Islam. Pertamanya, marilah kita menelusuri apakah itu pengertian bagi perundangan Islam dan juga maqasid perundangan Islam dari segi bahasa dan istilah. Dari segi istilah, perundangan Islam bermaksud hukum yang ditetapkan oleh Allah kepada umat manusia meliputi akidah, syariah, akhlak dan peraturan hidup yang perlu diyakini, dipatuhi dan diamalkan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Dari segi bahasa pula, perundangan Islam bermaksud jalan lurus yang menunjukkan kepada kebaikan. Kita beralih kepada maqasid perundangan Islam. Dari segi istilah, ianya bermaksud tujuan akhir untuk mencapai keridaan Allah dengan melaksanakan syariatnya di muka bumi untuk menjadi pedoman hidup dunia manusia. Dari segi bahasa pula, ianya terbagi pada dua, iaitu maksud maqasid ialah jamak bagi perkataan maqsidun, iaitu tujuan. Syariah pula bermaksud jalan ke arah sumber kehidupan. Terdapat 5 perkara asas maqasid syariah, iaitu yang pertama, memelihara agama. Yang kedua, memelihara diri. Ketiga, keturunan dan kehormatan. Yang keempat, harta. Dan akhir sekali, memelihara akal. Okey, yang pertama, memelihara agama, iaitu berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah. Contoh, macam kita memerangi perbuatan murtad, meninggikan syiar agama dan juga memelihara akidah. Yang kedua pula, memelihara diri, iaitu berkaitan pemeliharaan nyawa, maruah dan keadilan sosial. Contohnya, menjaga diri daripada sebarang pencerobohan nyawa dan maruah diri, menjaga keselamatan diri dan juga kehidupan yang stabil. Dan yang ketiga, memelihara keturunan dan kehormatan, berkaitan dengan peraturan perkahwinan, larangan perbuatan zina dan juga pembubaran perkahwinan seperti talak, fasah, huluk dan lain-lain. Dan juga memelihara diri daripada terjebak dengan perbuatan luar tabi'i. Yang seterusnya, nombor 4, memelihara akal. Akal ni wajib kita jaga dari sebarang perkara yang boleh merosakkan dan menghilangkan kewarasan akal. Macam apa? Macam arak, dadah dan filem pornografi. Kita wajib cegah daripada perkara-perkara ini. Oleh itu, penguasaan ilmu pengetahuan amatlah penting. Untuk apa? Untuk mencapai kemajuan dan mewujudkan umat yang bertamadun. Yang akhir sekali, nombor 5, memelihara harta, iaitu perbincangan tentang larangan menceroboh dan merampas harta orang lain dengan cara paksaan dan zalim, iaitu contohnya merompak, meragut dan mencuri. Oleh sebab itu, Islam telah mewujudkan hukum faraid, hibah dan wasiat agar harta tersebut dapat diserahkan kepada penerima dengan adil. Prinsip perundangan Islam terbahagi kepada beberapa bahagian. Yang pertama, al-adalah, iaitu keadilan. Prinsip keadilan tidak menzalimi golongan yang lemah tetapi mengamalkan hak sama rata kepada semua golongan. Contohnya, orang yang mencuri akan dipotong tangannya tanpa mengira darjatnya. Kedua, asyumul, iaitu menyeluruh, mencakupi seluruh aspek kehidupan manusia. Ia merangkumi hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan alam sekitar. Ia juga sesuai dengan masa, tempat dan keadaan tanpa mengira bangsa dan warna kulit. Yang ketiga, adamul haraj, tidak menyusahkan, peraturan yang tidak membebankan manusia. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rukhsah dalam ibadah seperti boleh berbuka puasa ketika dalam sakit dan dibenarkan untuk solat jamak dan kasar ketika bermusafir. Seterusnya, qillatul taklif, iaitu sedikit tanggungjawab. Pensyariatan yang dipertanggungjawabkan tidak banyak sehingga membebankan kehidupan manusia. Tanggungjawab dapat disesuaikan dengan kehidupan manusia. Contohnya, kewajipan solat hanya 5 waktu dalam sehari semalam dan puasa Ramadan hanya diwajibkan 30 hari dalam setahun. Terakhir, at-tadarruj fi at-tasyri', beransur-ansur. Syariat Islam diturunkan secara berperingkat agar manusia mempunyai masa bagi memahami dan menghayati Islam dengan baik dan sempurna. Contohnya, pengharaman minum arak. Peringkat pertama, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan ada juga manfaat arak tetapi banyak mudarat. Peringkat kedua, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan arak adalah perkara yang mungkar. Peringkat ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala melarang orang Islam minum arak ketika hendak menunaikan solat. Peringkat keempat, Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan arak secara menyeluruh.
Antara keistimewaan perundangan Islam ialah ia tidak berubah, iaitu kekal hingga tibanya hari kiamat. Setiap pelaksanaan hukuman Allah di dunia akan mendapat pelepasan di akhirat. Allah juga memberikan ganjaran di akhirat bagi setiap kepatuhan dan ketaatan semasa di dunia. Ia juga meliputi hubungan manusia dengan Allah, manusia sesama manusia dan manusia dengan alam. Seterusnya, sejarah perkembangan perundangan Islam, dan terdapat 4 zaman, iaitu zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman tabi'in dan zaman tabi'in. Yang pertama, zaman Rasulullah, dan terbahagi kepada 2 zaman, iaitu zaman Mekah dan zaman Madinah. Zaman Mekah berlangsung selama 13 tahun. Dan semasa zaman Mekah, Rasulullah menekankan pembentukan akidah dan memelihara akal dari jahiliah. Dan pada zaman Madinah pula berlangsung selama 10 tahun. Dan apa yang berlaku ialah penyatuan Muhajirin dan Ansar menjadi lambang kesatuan dan perluasan dakwah Rasulullah. Allah memberi peringatan tentang sifat orang munafik dan berhati-hati dengan orang Yahudi. Selain itu, terdapat juga pensyariatan kewajipan beribadah seperti solat dan puasa. Kemudian, zaman sahabat. Pada zaman ini, berlakunya pengumpulan ayat Al-Quran dalam bentuk mashaf. Ijma' ulama' pada masalah-masalah baharu yang tidak terdapat pada zaman Rasulullah SAW. Terdapat juga hukum baru hasil ijtihad sahabat dan lahirnya fuqaha dalam kalangan sahabat, khususnya dalam bidang perundangan. Seterusnya, zaman tabi'in. Pada zaman ini lahirnya 2 madrasah, iaitu Madrasah Al-Hadis di Hijaz dan Madrasah Ar-Ra'i di Kufah dan Iraq. Yang kedua, perkembangan dalam periwayatan hadis, iaitu berlakunya kegiatan istinbat hukum daripada as-sunnah secara meluas. Dan yang kedua, penambahan dilakukan orang fasik dan ekstremis menyebabkan krisis mempertahankan mazhab masing-masing. Pada zaman ini juga terdapat pembincangan masalah fiqah yang menyebabkan berlakunya khilaf. Antara sebabnya ialah perkembangan wilayah Islam, pelbagai sumber rujukan daripada penterjemahan dan penulisan kitab-kitab muktabar, lahir ramai tokoh ilmuwan yang hebat, dan kebebasan diberikan kepada para ulama untuk mengeluarkan pendapat. Dan yang terakhir, zaman tabi'in. Pada zaman ini, sumber-sumber perundangan banyak dilakukan perubahan berbanding zaman-zaman sebelumnya. Dan pada zaman ini juga terdapat 2 sumber, iaitu sumber berdasarkan dalil-dalil yang disepakati dan sumber berdasarkan dalil-dalil yang tidak disepakati, iaitu ada sebahagian ulama' yang menerima dan ada sebahagian ulama' yang menolak. Dan bagi sumber berdasarkan dalil-dalil yang disepakati, dalil ini boleh dijadikan hujah atau dalil hukum hakam syarak, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dan bagi sumber berdasarkan dalil-dalil yang tidak disepakati, hanya boleh dijadikan hujah dalam perbahasan sahaja, iaitu masalah mursalah, al-istishab, sadduz dhara'i', amal ahlul madinah, al-istihsan, syara'u min qablina, qaulus sahabi, dan uruf wal adat. Ciri-ciri khusus perundangan Islam zaman tabi'in. Yang pertama, al-fiqah telah mencapai tahap kematangan dan kesempurnaan yang mencakupi aspek kehidupan dunia dan akhirat. Yang kedua, lahirnya ramai tokoh hadis terkemuka seperti Abu Daud, Ibnu Majah dan Al-Tirmizi. Semuanya pakar membahaskan ilmu hadis dirayah, riwayah, ilmu jarh wa ta'dil dan mustalah hadis. Yang ketiga, lahir ramai tokoh ulama dengan pelbagai mazhab fiqh. Ada 13 mazhab ahli sunnah. Ini berbagi 4 mazhab. Yang pertama Hanafi, yang kedua Maliki, yang ketiga Syafi'i, yang keempat Hanbali. Ada juga mazhab yang bukan ahli sunnah seperti Zaidiyah, Imamiyah, Iyadiyah. Yang keempat, aktiviti pembukuan dan penterjemahan berkembang pesat pada zaman Abbasiyah. Para mujtahidin membukukan ilmu fiqh, tafsir, bahasa Arab, sastra dan sunnah.
untuk memberi tumpuan terhadap menentukan hadis sahih dan daif supaya dapat memudahkan para fuqaha istinbat hukum. Yang kelima, berlakunya percampuran budaya, perbezaan pemikiran, adat dan ikutan, tercetus evolusi keilmuan fiqh dan lahir fuqaha yang memiliki pelbagai disiplin ilmu serta mampu mengistinbat hukum. Yang keenam, kesan daripada sokongan para khalifah ketika itu, wujudnya medan perbahasan ilmu fiqh dalam kalangan ulama yang berbeza pendapat dan pendirian masing-masing. Yang ketujuh, lahir pelbagai istilah fiqh dalam perundangan Islam, contohnya rukun, syarat sah, rusuh dan azimat. Sumber perundangan Islam. Pada zaman sahabat, sumber ialah Al-Quran, hadis, qiyas dan ijma'. Pada zaman tabi'in, sumber ialah Al-Quran, hadis, qiyas dan ijma'. Pada zaman Rasulullah SAW, yang pertama sumber daripada Al-Quran dan hadis. Yang kedua, terbahagi kepada dua, zaman Mekah dan zaman Madinah. Yang ketiga, tidak timbul masalah kerana semua dirujuk kepada Rasulullah SAW. Pada zaman tabi'in, yang pertama sumber disepakati Al-Quran, hadis, qiyas dan ijma'. Yang kedua, sumber tidak disepakati masalih mursalah, al-istishab, sadud zara'i, amal ahlul Madinah, al-istihsan, syar'un minal qablana, qaulus sahabi, uruf dan adah. Kepentingan perundangan Islam dalam kehidupan. Yang pertama, memberi penekanan ke arah memperkukuhkan akidah yang sahih. Yang kedua, menggalakkan manusia untuk laksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga, sesuai dengan fitrah manusia kerana ianya kalam Allah yang qat'i. Yang keempat, menjamin hidup sejahtera sistematik dan menjadi pedoman. Yang kelima, wujud keadilan sejagat yang melindungi hak asasi manusia. Antara kepentingan sejarah untuk diamalkan dalam pelbagai situasi adalah untuk menjaga kemurnian dan kelangsungan Islam sebagai satu cara hidup. Kemudian, untuk menjaga kemaslahatan umum dalam memelihara hak Allah dan hak hamba-Nya. Dan yang ketiga, memberi pendidikan, pembaharuan dan perlindungan kepada masyarakat daripada bahaya.